Assalamualaikum semua. Okey, maaflah kita terlewat sikit kan. Patutnya pukul 10 tepat-tepat. Okey, so kita delay sikit hari ni. Okey, so wow, dah ada yang menunggu ya kita. Okey, untuk yang sedang menonton sekarang ni, okey kita nak minta biasa kita nak minta anda untuk sharekan live ni untuk kita bersama-sama kongsi topik untuk hari ni. Topik hari ni macam menarik ni sebab topik hari ni kita akan membincangkan tentang penyesuaian ataupun breastfeed kepada anak-anak kita. Okey. So untuk topik kali ni kita akan bawakan seorang yang saya hormatilah. Dia kerjaya dia sebagai seorang doktor. So mungkin pendapat dia sangat-sangat kita macam apa orang kata lebih bernilai bagi saya. Okey. So, sebelum kita perkenalkan kita punya tetamu hari ni, kita punya guest hari ni, saya nak tengoklah sikit siapa yang tengah menonton sekarang ni. Say hi sikit. Boleh kita nak tengok, kita nak berkenalan dengan para penonton hari ni. Okay, boleh komen dekat bahagian komen tu, say hi sikit. Hi, nama saya ke, ataupun hi, selamat pagi, anything. Okay, hai semua. Okay, boleh komen, kita nak berkenalan sebentar dengan para penonton kita. Kita nak tengok siapa ada di sini. Hai, selamat pagi. Dah gosok gigi. Okay, bagus tu Arif Azhar. Hai, Angah Yati. Assalamualaikum dan share. Okay, thank you so much Angah Yati. Okay, saya nak maklumkan lah kan, sepanjang live kita ni, okay, kita ada pemberian giveaway ataupun hadiah khas daripada Susu Irfan untuk sesiapa yang bersama-sama dengan kami sepanjang live ini. Kira siapa yang aktif, kita akan berikan hadiah untuk anda. So untuk hadiah tu kita akan maklumkan kepada para penonton yang aktif setelah habis live nanti. Kita akan contact mereka. Okay, so pastikan kalau kata anda nak dapatkan hadiah giveaway daripada kita, teruskan menonton live kita, kekal aktif sepanjang live kita ni untuk dapatkan hadiah tersebut. Okay, so saya tak nak buang masa lagi. Okay, hai Fifi Bohari, hai Zaini Taipei, hai saya Zaini, hai saya Akmal. Okay, hai Muhammad Farhan, Muhammad Fazil, hai hello semua. Okay, share dulu guys. Yes, betul tu Arif Azhar. Okay, so saya tak nak buang masa lagi. Okay, kita nak jemput co-founder kita iaitu Amir Rais. Okay, kita jemput dulu bos kita. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton di Facebook Live. Susu Irfan, apa khabar? Kalau boleh yang ada dekat live kita ni, kalau boleh korang share dulu guys, kita punya live streaming, sebab topik kita memang sangat-sangat menarik, cukup santai. Kalau korang ada pengalaman sebelum ni tentang breastfeeding, tak cukup susu ke macam mana korang tangani bila tak cukup susu. So inilah masanya untuk korang share. Mungkin ada di luar sana yang baru saja menimang cahaya mata, mungkin buntu, tak tahu apa yang nak dibuat bila first 3 days mungkin yang ada mereka tak ada susu. So inilah masanya untuk anda share sama-sama, kita kongsi ilmu sama-sama, and make sure korang komen untuk menang hadiah. And sorry sangat guys, tadi Amir ada hal sikit, Amir keluar kejap tadi, so kita lambat sikit hari ni. Minta maaf lah semua. Tapi sebab suara Amir pun tak ada sangat hari ni. Tapi anyway, Amir akan bagi yang terbaik untuk anda hari ni. Dan tanpa melengahkan masa, kita bersama dengan kita punya tetamu jemputan. Siapa Akmal? Boleh jemput tak? Okay, boleh. Okay, untuk hari ni kita dengan berbesar hati kita nak menjemput tetamu kita iaitu Dr. Nadia. Dia adalah seorang doktor di klinik Naura. So saya rasa better kita bawakan terus beliau untuk perkenalkan diri beliau.
Okey, kita menjemput Dr. Nadia. Ya, Hai Doktor. doktor. Assalamualaikum doktor. Doktor tak dengar doktor. Kena unmute dulu. Okey. Dengar ke? Dengar, Okey. dengar. Okey. Apa khabar doktor? Khabar baik. Sihat Amir, Akmal, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okay guys, kalau korang nak tahu Amir kalau anak-anak tak sihat ke apa, Amir akan selalu pergi ke klinik Nora ni lah. Ni antara klinik yang terbaik dekat Malaysia. So kepada korang yang ada masalah ke apa ke, boleh datang ke klinik Nora, terletak di Seksyen 7 Shah Alam. So doktor, kenapa tersipu-sipu malu hari ni doktor? Hai, puji kampung lah Amir. Yes. Okey. Okey, so boleh perkenalkan diri doktor dulu? Okey, hai semua. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Saya Dr. Nur Nadia Mizra. Panjang terbelit kan? So selalu pesakit panggil Dr. Nadia. Kalau nak manja gitu Dr. N. Okey, nak kenalkan diri lah ya. Saya Perkenalkan dulu doktor. Baik, terima kasih. Saya pegawai perubatan swasta umum. Sekarang berkhidmat kat klinik Nora lah, bawah company atau syarikat nama dia Phenomedik Higher Care. So ada satu lagi klinik tau, Amir tak tahu ni, klinik Najat. Yang tu dekat pusat komersial Seksyen 7 Shah Alam. Okey. Company sama. Okey, kalau nak tahu klinik Najat masa first baby Amir, masa Noah dulu Amir scan dekat sana. Oh, ya ke? Second baby baru Amir pergi klinik Nora. Saya kot yang tak ada time tu. Doktor tak ada time tu. Tapi apa pun, kita support doktor punya business. Gitu. Ya, sama juga Amir murah rezeki kan. Okey. Yes. So latar belakang saya lebih fokus pada kesihatan ibu, anak dan keluarga lah kerana saya dah 15 tahun dah berkhidmat sebagai doktor. Macam dah tua dah kan? 5 tahun berkhidmat kat kerajaan tu saya banyak expose pendedahan untuk ibu dengan anak lah. So jadi fokus saya pun dekat swasta pun ibu dan anak jugalah. So ada juga khidmat lain macam ultrasound, umum ada jugalah. Tapi saya lebih fokus pada keluarga, ibu dengan anak. Tapi yang paling penting harga yang berpatutan lah. InsyaAllah. Betul-betul. Penting. Yes. Saya seorang ibu dan ada seorang anak. Rezeki saya seorang anak teruna. Berapa umur dia doktor? 5 tahun tahun ni, insyaAllah. Alhamdulillah 5 tahun. Masih breastfeeding lagi ke ataupun dah? Dah start susu infant dah. Alhamdulillah. Okey. Ini Nanti kita something new. Nanti kita cerita kenapa. Okey, boleh. Boleh. Okey doktor. Kita nak tanyalah soalan santai. Kenapa susu ibu ni penting bagi anak-anak? Soalan paling basic sekali. Lah kalau nak cakap pasal doktor kan, kita ada guideline atau garis panduan polisi penyusuan ibu se-Malaysia. Yang tu dia ikut garis panduan WHO. Seluruh dunia guna pakai ni tau. Mesti Amir pun pernah dengar ni kan, dah jadi ayah ni. Dia akan kata Pernah. Tapi tajuk kita hari ni, wajibkah susu ibu selama 2 tahun? Perkataan wajib tu saya nak tekankan. Sebab dalam polisi tu dia cakap digalakkan ibu digalakkan menyusu anak dengan susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan. Lepas tu kita teruskan sampai 2 tahun. Perkataan digalakkan tu sebab dia tak nak bebankan ibu. Okey, maknanya yang betul-betul eksklusif hanya 6 bulan. 6 bulan. Tapi digalakkan sampai diteruskan sampai 2 tahun. Lepas tu ada ayat kat situ tau. Ayat kat situ, makanan pelengkap dimulakan 6 bulan ke atas. Ada yang less than that tapi bergantung pada kematangan pencernaan anak lah. So kat situ dia tak nak bebankan ibu tau. Tapi digalakkan untuk meneruskan sampai 2 tahun. Ada sebab kenapa pula sampai 2 tahun?
Okey. Yang tu saya rasa doktor boleh explain lagi lanjut ke yang tu. Betul? Tadi soalan yang tu je kan? So saya jawab tu dulu. Betul. So memang perlu untuk penyusuan anak diteruskan sampai 2 tahun, tetapi memang digalakkan eksklusif 6 bulan pertama tu. Itu kritikal lah. So untuk 6 bulan pertama tu, kenapa kita galakkan susu ibu sepenuhnya atau dalam arti kata lain perkataan eksklusif tu, sebab kita selalu fikir kan susu ibu tu nutrisi dia saja kan. Kalau nak cakap nutrisi tu nanti kita cerita topik lain lah kan, panjang. Okey lah doktor, kita nak tahu. Kita nak tahu kebaikan susu ibu ni apa. Kebaikan susu ni tak boleh, susu ibu ni memang the best miracle yang tak boleh jual beli. Faham. Betul kan? Yang paling apa yang Amir tahu, susu yang paling baik dia adalah bila peringkat kolesterol doktor. Pandai. Because wife Amir bila dia masa beranakkan Noah, masa dekat hospital tu, my wife dia punya susu tu color kekuning-kuningan. So bila Amir tanya kenapa susu dia color kuning, kenapa tak color putih? So and then dia cakap lah kat saya, ini ada susu yang paling baik, ini macam susu yang paling bernilai sekali lah, dia cakap kat saya. Oh rupanya you tahu Ya, I tahu. So Akmal, take note. Betul, susu ibu ni cara buat dia pun unik tau. Ada satu susu yang menyamai susu ibu. Proses dia tu kan tak ada kat susu lembu tu, yang beza susu kambing dengan susu lembu. Tu cerita lain pula. Cerita lain pula. Banyak ni. Banyak cerita. Sebab rembesan susu ibu ni yang bagus, kenapa antibody paling tinggi dan kolesterol tu penting. Waktu tu ada sedikit tisu antibody mak dengan rembesan susu hasilkan dekat breast tu. So doktor, ada tak tips macam wife Amir, dia lepas 3 hari baru susu dia keluar. So ada tak tips untuk kalau macam ibu yang baru first time beranak and then menghadapi kesulitan untuk orang kata nak bagi breastfeeding. Yalah, of course lah untuk tempoh yang orang kata baru beranak sehari 2 hari memang penting untuk kita bagi susu dekat anak. Tapi ada setengah ibu yang tak ada rezeki, first day, second day, third day dia orang tak ada susu. So apa tips yang kita boleh lakukan? Apa yang perlu dibuat bila macam ni? Ada setengah macam saya hari tu, saya panik tau doktor. Apa yang perlu? Yang first, anak first. Nombor 2 saya tak ada masalah dah. Yang first hari tu saya diserang kepanikan. Bila tahu kan Najah hampir nak top up kan? Hampir nak top up. Hampir nak top up tapi tak top up bila kita Amir banyak jugalah bagi moral support dekat dia, and at the same time kita urut-urut dia sikit. Tapi still panic tu still ada. Apa yang perlu dibuat? Okay, satu tabu masyarakat kita tak ada susu urut. Okay. Betul. Sebenarnya kan stimulasi boleh bermula sewaktu pregnancy tu sendiri. So masa dah tahu pregnant tu kan, ni untuk anak pertama lah especially kan, sebab kita tak ada pengalaman. Saya selalu nasihat kepada ibu, dalam tempoh-tempoh trimester ketiga tu dah mula kena ada preparation dari segi fizikal badan ibu dengan mental especially. Sebab penghasilan susu paling penting ialah dekat kawasan otak tu kan, ada satu kelenjar nama dia pituitary tu, dia yang kawal susu tu. So kalau niat ibu daripada awal tu nak menyusu anak, badan akan respon. Okay. Itu ajaib dia. Lepas tu nanti kan kalau ada siapa-siapa saudara mara ke kan, kawan-kawan yang baru melalui fasa ibu pertama ni, cakap kat dia pasal tu. First sekali thought, kena fikir badan boleh menyusu penuh. Elakkan benda-benda yang stres lah. Daripada situ lagi dah start mula makan-makan benda-benda yang sihat, yang boleh menambahkan nutrisi susu lah. Jangan dah hujung-hujung tu makin stres kerja, makin tak cukup tidur. Kan? Saya kan. Lepas tu ayah kena tolong lah. Hujung-hujung tu kan dia dah start sakit-sakit tu, kena bagi love massage. Gitu. Okay doktor. Orang kata okay lah. Orang kata nak kena training sebelum beranak tu, memang dah kena start pump susu. Perlu ke doktor sebenarnya? Tidak, sebab selepas kita ada proses yang niat dan thought tu, badan akan automatik akan ada kelenjar, proses kelenjar tu mula berangsang tau. Tapi untuk pertama kali
masalah yang berlaku ialah sebab ibu tu tak reti lagi handle anak tu dan tak tahu macam mana anak tu nak mula lekap pada puting kan. Aha. Lagi Yes. kalau jenis puting yang macam tak sesuai kan untuk anak tu dia tak pandai lagi. So yang jadi frust tu. So jadi bila macam gitu selalunya support system kena kuat. Macam kena bantu emosi dia tu lah. Selain daripada pump ni saya tak galakkan sebab dia akan bengkakkan otot sekeliling breast tu. Lagi masalah pada kelenjar susu tu nanti nak membentuk susu. So lebih baik macam 1 hingga hari ketiga tu memang susu sikit sebab baby punya perut besar Besar. ada kita tahu tu. Besar biji almond. Bukan besar biji almond. Bukan. Kan? Lebih kecil pada 2,5. Oh, okey. So masa tu kalau menyusu, sebab tu kolesterol keluar sikit saja. So jangan risau kalau keluar sikit tu. Jangan anggap macam dah bersalin keluar susu macam boleh pump sampai 1-2 ounce macam tu. Tidak. Okey. 3 hari pertama tu untuk kolesterol sahaja sebab perut anak pun memang kapasiti dia banyak tu je tapi kerap. Dia sejam. Okey. Alright, doktor, bila kita bagi breastfeeding ada yang ibu yang dapat rezeki susu yang banyak. Adakah bila dia duduk nenen apa semua tu, adakah dia akan jadi overfeed dekat baby tu? Tidak, anak pandai untuk tahu berhenti dan stop sendiri. Oh, alright. Okay. Overfeed tu ialah apabila dia clingy. Oh. So jadi mekanisme anak juga dia akan regurg, dia akan kita panggil apa? Luak muntah balik. Muntah balik, yes. Lepas tu kita tengok juga kalau overfeed, bagusnya susu badan ni sebab automatik badan kita terus stop daripada menyusukan dia tu melebihi daripada kapasiti perut tu. So kalau kata dia hisap pun compare luar antara susu badan dengan susu botol berbeza sebab susu botol dia tak ada mekanisme berhenti sendiri tu. Faham. Ada tak kes yang macam ibu tu dia tak ada susu langsung? Ada. Apa alternatif yang boleh dibuat if let's say kalau seorang ibu tu dia tak ada susu langsung? Perlu ke dia bagi susu formula ataupun cari susu orang kata apa ibu susuan? So ataupun macam mana? Dia ada dua faktor. Memang masalah kesihatan lah yang tu. Selalu yang tak ada masalah kesihatan ni nak tak nak memang akan ada susu. Masalah kesihatan tu itu memang kita tak boleh elak lah. Tapi yang tak ada susu bukan disebabkan masalah kesihatan tu, maksudnya lambat keluar susu tu, akhirnya akan ada juga, lewat jugalah tapi still ada. Faham. Okey Akmal, kita boleh baca komen dulu apa yang komen-komen dorang dekat Facebook. Mungkin kita boleh bacakan some tips ataupun experience daripada dorang. Okey, ada ni daripada Nur Faizah Abdul Kasim. Okey. Dia cakap, ilmu menuntut ilmu penyusuan penting. Suami isteri memainkan peranan sama. Yes, betul tu. Okey, lepas tu okey, ni ada pertanyaan daripada Jasmine Liu. Okey, apa makanan digalakkan makan untuk menambah kandungan susu ibu? Apa tu doktor? Okey. Susu kita memang dah automatik cukup nutrisi walaupun kita kurang makanan dalam certain tempoh. Tapi kalau kita mempunyai anak yang ramai, badan lama-lama akan kurang pada kita. Tapi untuk anak, dia takkan kacau tau, itu ajaib dia. Untuk menambah kandungan susu, kandungan ni ada 2 jenis maksud yang saya nak minta Jasmine Liu nanti terangkan sama ada amount atau nutrisi dia. Kalau nutrisi tak akan ganggu. Tapi kalau amount itu bergantung pada pengambilan air sebenarnya. Bukanlah maksudnya pengambilan air putih. Ya, air putih boleh sebab tu kita anggap macam kalau milk booster ni kena makan jus ni, makan jus tapi setengah tak jadi tau kalau sekadar solid. Macam milk booster itu dalam bentuk solid. Tak jadi. Milk booster dalam bentuk cecair sebenarnya sebab kandungan air tu penting nak bentuk konten susu ibu. Ada orang betul, saya dah makan banyak dah biskut ni sekian tapi tak tambah susu pun. Terus saya tanya intake air.
satu hari 3 gelas. Memang tak cukup lah. Oh, ya ke? Kalau nak makan biskut yang tu, makanlah dengan 8 gelas air. Okey, kalau air dengan susu, which one yang okey? Cuma makanan tambahan lain untuk menambahkan lagi nutrisi. Contoh nak makan makanan sunnah kan, nak makan vitamin. Satu yang kita tak tahu jangan buang tau vitamin mengandung tu. Continue makan. Waktu pregnancy kan kita akan dapat vitamin-vitamin tu kan. Oh, yang tu jangan buang lagi. Maknanya bila dah habis, bila dah lahir, ubat-ubat tu memang takkan nampak dah. Jangan buang, membazir sayang. Boleh continue. Beza dia, pasal kita ni umpama masih mengandung, cuma bayi tu di luar dalam 6 bulan pertama tu. Continue ambil. Cuma kita jadi kebiasaan doktor bekalkan pil waktu mengandung. Sebenarnya memang Betul. continue ambil. Yang paling penting dalam tempoh eksklusif breastfeed tu. 6 bulan yang pertama tu lah kan doktor? So untuk menjawab pertanyaan Jasmine Liu tu, saya tak ada spesifik makanan yang untuk menambahkan kandungan susu ibu, tapi saya galakkan pengambilan cukup kandungan air. Kalau makanan tu banyak orang cakap lobak putih lah, barley lah, kucai lah, kurma Cina lah, macam-macam lah. Boleh ambil, tak ada masalah. Tapi air mesti cukup. Itulah key point dia, air. Nak ambil makan apa pun makan lah ya, tapi kena ada air yang secukupnya. Itu sebab tu bila ada kata buat sup lobak putih, sup kucai, sup apa, susu makin bertambah sebab dalam tu ada sup, air. Air. Okey, betul. Ada logiknya di situ. Okeylah doktor, saya nak tanya, macam doktor cakap tadi, kita eksklusif sampai 6 and digalakkan sehingga 2 tahun. Okey, kenapa tempoh tu dipanjangkan sehingga 2 tahun bukan 1 tahun? So macam saya nak tekankan tadi, bila kita menyusu anak, kita dah tahu dah satu poin utama dia nutrisi kan, tu kebaikan yang paling semua orang dah tahu dah. Tapi ada ibu juga dah tahu, tapi saya nak tekankan lagi sekali, keperluan emosi anak, pembentukan development dari segi kesihatan mental dia, sosial dia, waktu penyusuan susu ibu itulah yang membentuk anak ni jenis yang dengar cakap. Sebab tu ada orang kata, anak aku yang menyusu ni dengar cakap lah compare dengan ada orang kata, tetapi taklah kata yang menyusu botol tu semua tak dengar cakap kan. Cancel pula ayat kan. Tapi kenapa jadi macam tu, bila kita nyusu, breast tu kan kat badan, mesti kena peluk kan. So jadi apa? Skin to skin relation tu Dia waktu nyusu tu lah, janganlah bila nyusu tu senyap aja kan. Time tu lah kita nak bercakap dengan dia, belai dia, tengok tangan dia, tengok kaki dia sambil cakap. Cantiknya anak ibu ni, comel anak ibu dah besar jadi soleh ya, jadi solehah ya. Waktu tu dia akan dengar ulang-ulang. Dan dari situlah pembentukan sasiah dia, sosial dia, development dia. Lepas tu awak pegang tangan dia tu, dari situ dia belajar sentuhan. Oh, my mom punya tangan macam ni panjang. Sebab dari situ development anak. So 6 bulan pertama ni penting susu eksklusif sebab otak, saraf tunjang, tulang dengan otot memang main peranan sebab dia nak bergoleng, nak merangkak, nak berjalan. Sebab tu ibu nyusu badan, cepat sikit anak dia jalan. Mungkin time tu dia pegang tangan ibu dia rasa, kasarnya tangan ibu saya ni. Kecil hati kawan. Okey, saya nak tambah sikit. Selain daripada tu mungkin para suami di luar sana digalakkan untuk kita memberi moral support kepada isteri. Sentiasa orang kata bila isteri tu tak ada susu ke apa, kita jangan tambah lagi masalah dia. Sebab isteri dalam keadaan tak beli susu kat luar dulu. Jangan cari nak beli solution. Susu Irfan tunggu, ada fasa dia. Yes. Ada yang setengah-setengah tak apa, abang pergi cari susu lah dekat farmasi. Inilah itu. Tapi sebenarnya kita kena, orang kata, ni adalah di fasa yang kata sangat-sangat genting lah juga. And kita sebagai suami kena memberi, orang kata, urut isteri, tambah milk booster. And juga kalau satu tips lagi untuk tambah susu badan, boleh guna juga produk kami iaitu susu Irfan Extra Good.
Sebab dalam tu ada kandungan kurma, kismis dan sebagainya untuk memboostkan lagi susu ibu. Itu antara tips dia lah. Tapi selain daripada tu, kita kena dengar cakap Dr. Nadia. Gitu Yang nampak tak nak penting dia menjual dalam juga. bentuk cecair. So dia ada air kat situ. Yes. Yes. Okey, So, Mak. Okay. Ada lagi soalan. Doktor, kalau makan ubat sesama ada efek tak pada susu ibu ataupun ubat-ubat yang lain lah. Contoh kalau ibu tu tengah demam, dia supply mungkin ubat demam ke ubat sesama. Ada efek tak dekat susu ibu? Ada certain ubat yang memang boleh melepasi barrier lah susu ibu tu. So setiap kali nak makan ubat memang kena better tanya doktor lah, lebih baik. Ubat-ubat tu pun sebenarnya bila kamu beli, tanya kat farmasis. Sekarang farmasis akan ada setiap farmasis ni ahli farmasi yang bertauliah yang boleh beritahu kesan sampingan, keperluan ubat-ubat tu. So kena tanya, jangan jumpa sales girl. Tanya, saya nak jumpa farmasi. Saya mengandung, saya menyusu anak, bolehkah ubat ni saya consume? So dia orang tahu. Itu kalau Sebab kalau nak jumpa dengan luar lah kan. Kalau yang tak pergi ke klinik, kita cari farmasis. Ya, sebab apa yang Amir tahu, masa wife sakit dulu, kita orang memang takkan ambil ubat-ubatan yang terlarang. Sebab apa? Sebab bila kita makan ubat tu akan sedikit sebanyak, anak akan dapat juga kan doktor, betul tak? Betul. So sebab tu dilarang. Kalau apa yang ibu makan, anak pun juga akan dapat. Betul. Sebab tu kalau nak makan apa-apa produk, kena betul-betul perhatikan ingredient dia. Dan produk-produk ni sebenarnya bagus, dia bagi tahu tau dah. Dia dah bagi tahu, cuma kita kadang-kadang tak baca. Kena baca sikit. Jap, satu lagi nak tambah pasal kebaikan bila kita meneruskan penyusuan 2 tahun tu. Kadang-kadang kita anggap pun untuk semua untuk anak kan. Sebenarnya untuk ibu pun bagus juga. Slim. Macam mana? Bagus. Yang macam mana tu? Slim. Oh. Bukan time menyusu. Okay, macam experience saya lah kan. Bila time nak menyusu tu, lagilah kuat makan. Memang dia kuat makan. Tapi makan tidak akan melebihi berat yang sepatutnya selalunya lah. Tapi kalau dia dah macam menyusu tak penuh, dia dah campur, selalunya tak jadilah. So siapa yang teruskan Patutlah doktor kurus. Tapi anak itu kerja juga, semua kerja. Lepas tu dikurangkan, contoh siapa ibu yang ada keturunan darah tinggi, kencing manis, dia mengelakkan, berlaku lah. Yes. Sebab dia stabilizekan hormon. Satu lagi kan dia jadi perancang keluarga kan? Oh iya ke? Dalam 6 bulan pertama. Tapi saya tak jadi perancang keluarga. Baby terlampau kuat sangat. Tapi dalam tempoh 6 bulan tak lekat kan sebelum 6 bulan? Yelah, tapi yelah still lah juga. Baby tu kuat. Sebab doktor sendiri yang cakap kat saya, baby ni kuat Awak still bagi susu ibu ke? Ya, still bagi susu ibu. Tapi anak awak ni betul-betul kuat, anak nombor 2. Sebab jarak anak Amir yang first dengan second ni memang sangat dekat. So Dr. Nadia yang rawat isteri saya time tu memang agak-agak terkejut lah. Siap dia suruh belikan gelang emas time tu. Kata siapa doktor tu? Itulah doktor dia. Masa first episode Amir dia pernah cerita kan dekat kita orang punya penonton dekat live page ni, doktor masa jarak anak dekat tu. So kita ceritalah dekat diorang, doktor suruh belikan gelang emas apa benda semua sebab isteri dah berkorban untuk kita kan. So kalau korang nak tahu, inilah doktor dia. Inilah doktor yang membawa ajaran tu ya. Ya betul. Ajaran reward tu. So pada suami kalau nak jumpa doktor Nadia, berhati-hati ya. Kalau yang sejak tu doktor, penonton kita semua dah minta paket, dah minta dah kat husband dia orang. Tapi yang best bila jumpa Dr. Nadia ni, dia bukan macam doktor-doktor yang lain. Dia seorang yang suka share ilmu lah at the same time. Dia tak jenis sekadar merawat kita and then dah habis. Tak ada. Dia akan orang kata bagi kita comfort kita bila kita stres macam saya hari tu. Namanya tak ada kerja. Banyak mulut. Nampaknya ikhlas nak menolong doktor. Yes. Tapi apa pun susu ibu ni bukan sekadar baik untuk baby tapi juga baik untuk ibu juga. Sebenarnya Amir baru saja buat research. Memang susu ibu ni boleh
boleh mengurangkan kadar penyakit bagi ibu, contohnya kalau yang ada darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. So susu ibu ni juga elok untuk ibu itu sendiri. Yes. Okey. Akmal, ada apa komen lagi tak daripada mereka Okey, yang ada dekat sebelum live? kita baca komen, saya nak terangkan sikit lah. Okey, kalau di susu Irfan sendiri, kita pun suggestkan penyusuan eksklusif selama setahun lah. Okey, kalau kata ni lepas setahun baru kata kita suggest dengan susu kita. So kita kalau kata yang umur bawah setahun memang kita tak galakkan untuk minum susu formula kita sebab kita tahu betapa nutrition, betapa hebatnya susu ibu tu sendiri. Okay, so ada dekat sini dia tanya. Okay, tak tanya tapi saya nak share lah komen ni kan. Macam lawak kan. Okay, patut badan tak turun, makan lebih dari menyusu. Alright. Kan namanya nafsu. Nafsu. Okay, Angah Yati dia tanya. Okay, doktor, sekarang kan musim COVID. Kalau ibu kena COVID tapi baby tak kena, boleh ke terus menyusu? Okey. Ini pertanyaan-pertanyaan Yang bernas. Okay. Okay, dari segi yang kita tahu, COVID dia tak pass through darah, dia pass through bendalih dekat mucus, dekat hidung, alio, tekak kan. So dengan ibu boleh menyusu dengan syarat kena betul-betul protect bahagian yang boleh kena kat bayi. Tapi bagusnya pula bila ada antibody, kemungkinan besar antibody badan ibu tu boleh pass by dekat baby lah, insyaAllah. Sebab penyakit ni baru, so jadi banyak lagi spekulasi-spekulasi yang belum betul-betul certain. Tapi apa yang saya tahu, dia virus. So bila affect pada ibu, ibu akan develop antibody. Bila menyusu memang boleh pass by antibody ibu tu kepada anak. Cuma isu dia ialah sama ada waktu menyusu tu ibu tu boleh expose dari segi air liur, pernafasan tu kepada bayi tu, risiko ke tak tu memang kena betul-betul protect bahagian yang boleh expose dia. Kalau boleh protect tu boleh susu. Tapi selalunya saya sarankan untuk pesakit pam. Terpaksa pam bagi ayah susukanlah. Kalau ayah kena COVID juga macam mana doktor? Aduh yai, nenek ada? Nenek ada. Mate ada? Kan, jadi mangsa mate dengan nenek. Alright. Okay. Kita ada juga pertanyaan. Doktor boleh tak share teknik penyusuan yang betul? Sebab saya selalu sakit belakang bila dah habis susukan anak. Alah, kita buka time lain lah. Panjang. Itulah. Ni pun kita dah melebihi masa ni. Okay doktor, saya nak tanya last question lah. Okay. Mungkin ada yang parents di luar sana dia nak hentikan penyusuan. Mungkin atas faktor bekerja kan. Kadang-kadang ada yang parents, ibu bapa ni dua-dua bekerja. So dia orang nak ambil alternatif lain. Mungkin tak dapat nak berkorban masa sedikit untuk perah susu ataupun breastfeed anak secara direct. So apa alternatif lain yang kalau kata doktor boleh cadangkan? Saya ada experience. Experience kita nak dengar tu. Sharekan experience saya ni dia tak ada masalah sangat. Tapi saya tak mampu nak cope dia punya demand tau. Dia lelaki, waktu badan dia memang bulat-bulat. So jadi saya mampu menyusu badan 1 tahun. Lepas tu tahun kedua tu saya eksklusif. Itu sebab pun kerja pun terpaksa berkorban, fleksibel kan. Ada yang kecewa, tersakit lah, tak dapat jumpa kan, merajuk. Amir ke tu? Dia sibuk jaga wife dia ngandung masa tu. So tahun kedua tu saya dah mula mencari-cari lah susu yang sesuai. Tapi Alhamdulillah, tak tahu Allah bagi. Ni rezeki tau, rezeki. Ibu susu. Alhamdulillah. Saya sarankan cuba dapatkan ibu susu. Tapi kalau tak dapat, boleh cari susu yang hampir menyerupai susu ibu.
So tahun akhir-akhir yang tahun kedua umur dia tu saya dah yelah kesian pula adik saya kan nak menyusukan dia pula, cukup lah kan jadi ibu susu, saya pun cari susu lah. So saya pilih susu kambing. Dia tak memilih, bukan sebab dia ada masalah pencernaan ke apa ke tak. Tapi susu kambing sebab saya pilih bila saya tahu info-info kawan apa semua, dia menyerupai sikit susu ibu. Yes. Amir tahulah kan, mesti Amir tahu punya. Dia punya Yes. molekul protein dia kecil, mudah hadam, mudah cerna, tak ganggu perut. Itu dia ada konten yang kurang laktos kan. Yes. Ya, betul. Gula Kurang susu tu laktos. kurang. Lepas tu dia ada satu kurang protein yang casein tu untuk jadi punca alahan. Kat susu lembu alahan tinggi sikit. Betul. Laktos tu. So Betul. saya pilih tu lah. And then dia tak kisah bau. Ada budak kan ada masalah bau sikit kan. So saya pula jenis masa tu beli campur-campur lah. So ada nak bagi tahu brand ke? Ifan salah satu. Kan satu Very fun tak apa doktor? Ifan tak apa. Ada dua lagi brand tu L dengan K. Itu. So campur sebab dia cepat. Satu masalah anak saya dia cepat bosan rasa. Dia suka main dengan rasa. Tapi dia tak suka rasa, dia tak suka coklat, dia tak suka perasa tapi dia tak suka stick pada satu susu. Saya tak tahulah tapi campur semua boleh. Salah satunya termasuk sekali. Okay. Kiranya masa doktor memang dah tahu susu yang paling terdekat dengan ibu adalah susu kambing kan. Okay, kalau macam yang ibu-ibu yang baru yang macam tak tahu lagi anything kan. Okay, macam mana dia orang nak dapatkan details itu? Okay, selalunya ada bahagian nutrisi dekat farmasi. Diorang akan bagi tahu apa kebaikan dia. Kat sini saya share susu kambing, susu lembu, okey je. Masing-masing ada baik, masing-masing ada kurang. Tapi lebih pada susu kambing sebab dia hampir-hampir nak sama susu ibu. Susu lembu pun ada baik dia kerana dia top up keburukan susu kambing dia. Sebab tu sekarang anak saya dah umur 5 tahun ni, saya dah start susu lembu dah pada umur 4 tahun. Sebab sebab satu anak saya pun ada masalah buah pinggang dia besar sikit. Dia belah kiri. Belah kiri. So saya macam tak nak bebankan sangat dengan susu kambing sebab kita tahu susu kambing dia punya mineral potasium dengan sodium ni tinggi sikit. So perkembuhan untuk buah pinggang ni kita nak jaga lah. Susu lembu bab tu kurang. Lepas tu pula tinggi. Dia macam tu lah. Tapi kalau allergic sepenuhnya kepada susu haiwan memang tak boleh nak cakap apalah. Memang kena ambil susu soya lah. Soya. Lepas tu satu lagi susu kambing ni dia ada kurang sikit dari segi vitamin B ke, B12 dengan si folik tu. So jadi kena macam tambah sikit vitamin nanti bila umur 2 tahun ke atas tu untuk zat besi sebab dia akan ada masalah sikit dari segi pembentukan darah lah. Anak ni memang kena ada darah yang cukup untuk otak dia guna oksigen. So kalau eloknya campur-campur lah susu kambing Irfan, susu lembu Irfan, gitu. Tapi macam anak saya, bila bagi susu lembu, dia orang tak nak. Dia orang tak nak bila especially Noah. Bila Amir try bagi susu lain, susu lembu memang dia macam minum sikit. Dia bau kan tak boleh lah. Wet. Dia tak nak. Sebab anak Amir dua-duanya alhamdulillah. Lepas umur setahun tu memang susu Najah pun dah kurang. So alternatifnya Amir akan cari susu kambing lah. So alhamdulillah memang anak Amir memang suka dah sangat susu kambing. Tapi kalau ikut sunnah susu kambing is the best lah. Yes. Punya list of benefit dia lebih pada susu lembu. Tapi saya tak nak lah tak bagi choice kan. Kita ada ibu yang kewangan kan bila dah anak makin ramai ni. So kena balance lah. So saya lebih suka kalau tak ada masalah allergic susu susu haiwan, balance kan. Lebih bagi juga susu kambing untuk kebaikan dia dalam sesama boleh campur kalau dah dari segi kewangan lah. Sebab susu kita mampu milik tak doktor? Susu kita mampu milik tak doktor? Tak mahal. Alhamdulillah tahu.
So that's why ramai pengguna susu ibu suka dengan susu kita. Tapi yang bagusnya kan Amir, susu kamu pula. Susu Susu. Irfan. Dia ada tu mana Arabic gum. Ada mana. Saya Yes. baca rupanya bagus sebab dia ada prebiotik tu tau. Tu content of organic prebiotik. Yes, betul tu doktor. Kita ada gam Arabic dan juga kita memfokuskan untuk pencernaan anak-anak. Sebab kita ada kurma, kita ada Arabic gum. So macam doktor cakap tadi lah, kita ada prebiotik. So bagus untuk anak-anak lah. So saya nak cakap kat sini, sebenarnya dewasa pun kena minum tau susu. Yes. That's why kita ada susu kambing ekstra. Sebab dia bagus, dia ada satu dekat My Portal Health kan, KKM ada tulis kat situ kan. Sebenarnya kita semua memang kena minum susu. Satu hari at least 1 gelas. Tak kira lah koko ke apa ke. Nasib baik saya suka minum susu. Bagus. Okey Akmal, kita masa dah time ke macam mana Akmal? Ya, So Akmal ya. ada lagi. Yes, masa sangat-sangat mencemburui. Kita dah overlap dah ni masa ni. Overlap Tapi Besok saya pun dah beratur. itulah. Okay, sorry. Ambil masa doktor. Sekejap. Okay, itulah saya rasa kita kena buat satu sesi lagi khas dengan Mungkin akan ada part 2 nanti. Yes. Ada part 2. Siapa okay, penonton dekat sini, siapa yang setuju kalau kita buat part 2 dengan doktor? Komen sekarang. Komen sekarang. Kalau doktor kalau tak ramai ni, doktor pemalas kan macam ni. Merajuk lah. Merajuk doktor Dengan Amir je lah, dengan Akmal je lah. Jangan doktor. Nanti susah kita orang. Okey, ramai kat sini nak kata banyak ilmu dapat belajar. Okey. Yes, betul. Yes, nak ramai. Okey, boleh Amir pun doktor dapat. kita buat part 2 lepas ni. InsyaAllah. Boleh doktor. Alright. Amir pun dapat something yang banyak lah. Sebelum ni Amir tak tahu. Mungkin Amir boleh tambah lagi ilmu. Kita rasa kita dah okey, tapi sebenarnya ada lagi ilmu-ilmu yang perlu kita timba. Sebab apa? Ilmu parenting ni bukan sehari je belajar. Kita kena lalui and kena ambil tahu daripada pakar-pakar jugalah sebenarnya. So kalau nak tahu dengan lebih lanjut, korang boleh tengok live di Facebook Susu Irfan. Banyak ilmu-ilmu yang kita bakal sharekan untuk anda semua. Parenting semua orang boleh. Saya nak cakap dengan doktor je. Doktor hanya bahagian yang Dia penasihat. Yes. Okay. Air saya pun dah habis lah. Itulah. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat doktor sebab dapat meluangkan masa bersama dengan kita hari ini. Wow, memang topik hari ini memang sangat best and input dia pun sangat-sangat best dan saya rasa semua penonton dekat sini setuju. Betul tak penonton? Saya setuju sikit. Sampai dah ada request part 2, 3, 4, 5 dah ni. Ni tadi. Macam Lord of the Ring dah. Itulah. Sebelum berakhir saya nak minta maaf saya nak minta maaf kalau ada info-info yang salah sebab sebagai doktor pun kena ada rujukan jugalah bila nak buat live macam ni. Ya Allah, tak tidur, risau salah cakap. Tapi anyway, terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kita. So insyaAllah kalau ada rezeki lagi kita akan live bersama dengan Dr. Nadia. So sebab ramai yang dekat live kita nak Dr. Nadia. So insyaAllah kita akan live lagi bersama Dr. Nadia dan lepas ni pun Amir akan kerap lagi ke klinik Dr. Nadia untuk orang kata dapatkan nasihat-nasihat yang sepatutnya daripada Dr. Nadia. So pada korang yang nak jumpa dengan Dr. Nadia, boleh datang ke klinik Nora dan juga klinik Najak. Dia terletak di section 7 Shah Alam. Yeah. So and pada yang komen hari ni, terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah kita akan umumkan giveaway untuk minggu ni. Siapa yang jadi pemenang. Mungkin ada 2-3 orang yang Amir tengok kat dalam ni memang sangat-sangat aktif. InsyaAllah kita akan umumkan siapa yang akan menang untuk giveaway untuk minggu ni. Dan Akmal, penutup untuk minggu ni. Okay, so sebelum kita nak menutup, saya ucapkan terima kasih dulu dekat doktor. Okay, and Amir juga dalam keadaan tak sihat dengan tak ada suaranya dapat show kena cancel habis. Show semua kena cancel. Tak ada suara. COVID Bukan. COVID. Dah test alhamdulillah bukan. Alhamdulillah. Okay, so terima kasih semua kepada doktor, kepada Amir. Okay. So
Okay, wow, macam mana hari ni? Topik untuk hari ni, macam mana anda semua rasa macam mana untuk topik hari ni? Okay, mungkin insyaAllah lah, insyaAllah kita tak berani nak janji, tapi kita akan bawakan lagi Dr. Nadia bersama-sama dengan kita. Okay, so okay, sebelum kita menutup, ada poin-poin doktor tadi kita akan sharekan kembali dengan anda. Okay, cuma saya nak tekankan di sinilah. Kalau kata anda nak mencari alternatif susu lain, okay, alternatif selain daripada susu ibu, mungkin bila dah sampai umur 1 tahun ataupun 2 tahun ke atas, anda nak cari alternatif lain untuk susu ibu, okay, saya suggestkan anda dapatkan nasihat doktor dulu untuk ketahui mungkin anak anda ada alergik dengan susu haiwan ataupun dia hanya alergik dengan laktos. So better saya suggestkan anda dapatkan nasihat doktor dulu untuk perkara-perkara itulah. Okay, so kalau kata macam anak anda ada alergik dengan laktos apa semua, doktor akan suggestkan alternatif untuk anda. So macam selalunya kes selalunya kalau kata anak anda ada alergik laktos, doktor akan suggestkan susu kambing lah. Okey, untuk susu kambing ni, tadi kan kita ada satu point yang Amir share. Okey, susu kambing kita mampu milik. Yes, mampu milik. Okey, untuk yang sekotak macam ni, kalau kata you all tengah cari alternatif lain and nak tahu berapa harga untuk satu kotak macam ni. Okey, untuk Irfan, okey, untuk satu kotak ni adalah dalamnya ada 600 gram. So dalam ni harga dia RM39. So kalau kata anda nak dapatkannya, anda boleh pergi ke outlet-outlet berdekatan dengan anda. Okey, kedai-kedai runcit ataupun farmasi di sekitar kawasan anda, ataupun nak lagi senang boleh pergi dekat Shopee and Lazada kami untuk dapatkan produk kita. Okey. So kalau kata kita bukan sahaja ada susu kambing, kita juga ada susu lembu. So kalau kata macam Dr. Nadia cakap tadi kan, nak top up dengan susu lembu pun boleh, sebab kita ada je rangkaian produk untuk susu kambing dan susu lembu. So ramai yang salah faham, Irfan ni fokuskan dekat susu kambing je kan. Sebenarnya kita juga ada susu lembu. Cumanya kita punya high demand memang terletak dekat susu kambing tu, sebab alhamdulillah rakyat Malaysia, ibu bapa rakyat Malaysia ni dah makin faham dengan kebaikan susu kambing. Macam doktor cakap sendiri pun, okey, susu kambing adalah paling menyerupai susu ibu. Tu yang kita macam di Irfan ni, high demand dia memang susu kambing lah. Okay, so okay, thank you so much kepada semua yang tonton hari ni. Wow, crowd hari ni memang sangat best. Memang semua pakat-pakat macam bertanya, aktif. So wow, I appreciate so much to all you. Okay, untuk pemberian giveaway nanti kita akan contact anda seorang-seorang. Okay, hari ni saya rasa ramai giveaway kita akan bagi ni. Okay, so nanti kita akan contact anda untuk cara-cara penembusan giveaway tu lah. Okay, so sehingga itu sahaja. Kita akan kembali insya-Allah next week dengan topik yang baru, dengan guest yang baru khas untuk anda. So yang menonton hari ni, jangan lupa untuk bertemu lagi dengan kita di minggu hadapan. So okay, bye.